Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Faizal dalam pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan Sains PT3 tingkatan 3 bab 10 penerokan angkasa lepas ataupun Space Explorations. Baik, dalam bab ini apa yang kamu perlu pelajari adalah apakah maksud astronomi, ya. Astronomi adalah satu cabang sains yang mengkaji tentang planet, bintang-bintang dan galaksi serta pergerakannya. Okey. Astro itu bermaksud angkasa lepas, manakala nomi itu adalah satu bidang kajian. Baik, kita lihat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh ahli kaji angkasa lepas ataupun astronomi, ahli astronomi, ya. Yang pertama bermula dengan Hans Lippershey. Hans Lippershey telah mempercipta teleskop yang pertama pada tahun 1608. Kemudian muncul ahli astronomi yang kedua, iaitu Aristotle, berbangsa Greece. Berbangsa Greece, beliau adalah ahli falsafah yang memberi bukti praktikal bahawa bumi sebenarnya berbentuk sfera, ya. Bumi bukan berbentuk flat tapi berbentuk sfera. Dah lama dah, ya, fakta sfera ni. Kemudian muncul ahli astronomi yang ketiga, iaitu Galileo Galilei, ya. Beliau telah mencipta teleskop yang telah diperbaiki atau lebih maju. Orang yang pertama telah memerhati objek di angkasa lepas dan beliau memerhatikan terdapat kawah dan gunung di bulan. Kawah dan gunung di bulan melalui teleskopnya. Kemudian muncul ahli astronomi yang keempat, iaitu Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus telah memperkenalkan model solar system yang pertama yang dipanggil sebagai geocentric. Geocentric ini bermaksudnya bumi sebagai pusat sistem solar yang mana matahari yang mengelilingi bumi. Ini kita panggil geocentric, ya, dekat sini. Kemudian muncul angkasawan yang seterusnya, daripada angkasawan berbangsa Arab, Al-Biruni. Al-Biruni telah meneruskan usaha untuk menunjukkan bumi berputar pada paksinya tersendiri. Okey, kemudian muncul ahli astronomi yang lain, iaitu Al-Khawarizmi, seorang ahli matematik terkenal, ya. Al-Khawarizmi telah menemui atau mencadangkan pergerakan matahari, bulan dan planet, ya. Dia telah mengkaji pergerakan matahari, bulan dan planet. Dan kemudian muncul Johannes Kepler. Johannes Kepler mencadangkan bahawa model yang diperkenalkan oleh Copernicus salah, di mana terdapat pembetulan di sini. Bukannya bumi sebagai pusat sistem solar, tetapi sebenarnya matahari dalam orbit dan planet yang mengelilingi matahari. Kemudian dia namakan model itu sebagai heliocentric. Kemudian muncul ahli saintis yang terkenal, Sir Isaac Newton daripada British United Kingdom. Sir Isaac Newton ini terkenal dengan teori gravitinya. Dia telah menggunakan cermin bagi menggantikan kanta untuk mengumpul cahaya dalam teleskop, high intensity light, ya, cahaya yang berkematan tinggi. Kemudian muncul Edwin Hubble, di mana teleskop dinamakan atas sebenarnya nama beliau. Edwin Hubble ini memang ahli astronomi yang telah meninjau kewujudan galaksi lain selain pada Bima Sakti. Kita tahu yang kita duduk sekarang ini, galaksi Bima Sakti yang terdiri pada 8 planet, ya. Dulunya 9. Pluto itu tidak dimasukkan sebagai planet kerana terlalu kecil, hanya bintang saja sebenarnya. Okey, kita ada 9 planet dalam Bima Sakti. Kalau anda masih ingat, ya, pada tingkatan 2 anda telah mempelajari di mana terdapat 8 planet, iaitu bermula dengan Utarit yang paling dekat dengan bumi, paling dekat dengan matahari, kemudian Zuhrah, bumi, kemudian Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Okey, kemudian beliau kata ada galaksi lain, ya. Kita juga tahu, ya, galaksi ni ada 3 bentuk. Ellipse, tak seragam, dan juga ada yang galaksi yang berbentuk berpilin seperti Bima Sakti. Jadi banyak galaksi-galaksi lain. Okey, kemudian selepas itu perkembangan angkasa lepas, terdapat advancement dalam teknologi semakin canggih. Kemudian pihak Rusia telah
menjadi negara yang pertama telah menghantar satelit buatan manusia, handmade satellite yang pertama yang bernama sebagai Sputnik 1. Satelit ini berfungsi untuk melihat saja angkasa lepas ni macam mana cuacanya, keadaan suhu dan sebagainya. Rusia telah menhantar pada 4 Oktober 1957 Sputnik 1. Yang ini pelajar perlu ingat ya. Ini adalah fakta-fakta yang penting yang perlu pelajar ingat. Selepas Sputnik 1, pihak Rusia teruja untuk meneruskan penerokaan dengan menggiatkan lagi usaha untuk meneroka. Mereka telah menghantar beberapa roket launcher. Mula-mula mereka menghantar anjing, kemudian seekor monyet, dan akhirnya mereka telah mengambil keputusan untuk menghantar seorang manusia yang bernama Yuri Gagarin. Yuri Gagarin dari Rusia yang menaiki kapal angkasa Vostok 1 untuk mengelilingi bumi. Tak jauh, hanya kelilingi bumi. Dan misi ini berjaya mengelilingi bumi walaupun ada terdapat technical problem, tapi berjaya. Kemudian selepas Rusia berjaya melakukan banyak cubaan ke angkasa lepas, pihak Amerika Syarikat ingin bersaing dan telah menghantar Neil Armstrong dan beberapa rakannya seperti Edwin E. Aldrin dan beberapa lagi pasukan ke bulan, misi untuk menjejak kaki kali pertama ke permukaan bulan pada 1969. Dan Neil Armstrong adalah orang pertama. Sebenarnya ada lagi dua yang berada di dalam roket Apollo 11, roket Apollo 11 ni. Terdapat banyak cubaan yang tidak berjaya sebelum tu. Jadi ini adalah misi yang memecah rekod dunia, di mana Amerika Syarikat berjaya menghantar rakyat mereka yang pertama menjejak kaki di bulan dengan memacapkan bendera Amerika Syarikat di bulan. Dan peristiwa memecah sejarah ini telah dirakam dan didokumentarikan sebagai aksi ataupun peristiwa bersejarah dalam penerokaan angkasa lepas. Kemudian selepas itu Amerika Syarikat meneruskan lagi usaha mereka dengan menghantar dua probe yang paling masyhur yang bernama Voyager, dan telah dilancarkan pada tahun 1977 untuk meneroka keluar daripada sistem Suria, maknanya keluar daripada Milky Way. Maknanya paling jauh pun lebih jauh pada menerokai Neptune. Jauh tak? Jauh Jadi probe ini tak ada orang dalamnya. Probe ini dikawal dari jauh. Dan probe ini tak boleh patah balik. Dia dah lepas angkasa lepas, dia akan kehabisan bateri dan lenyap dan musnah begitu saja. Voyager ini adalah probe yang paling famous. Telah berjaya meninjau keadaan angkasa lepas yang lebih jauh. Kemudian selepas menghantar probe itu, ahli angkasa astronomi Amerika Syarikat telah berusaha mencipta satu kapal angkasa atau flight shuttle yang boleh pergi dan balik. Maknanya pergi dengan selamat, balik pun dengan selamat. Caranya ialah dengan mengikatnya bersama dengan roket untuk berlawan dari graviti. Selepas sampai di angkasa lepas, mereka akan berpisah dan kapal angkasa ini akan membuat kajian dan kembali kepada permukaan bumi dengan selamat seperti kapal terbang biasa apabila sampai ke permukaan bumi. Jadi ini telah banyak menjimatkan usaha kerajaan untuk meneroka angkasa lepas. Pada tahun 1971, stesen angkasa lepas yang pertama iaitu Salyut 1 dilancarkan oleh Rusia. Rusia bersaing dengan mereka telah membuat space station di sana, macam bus stop lah, di mana ahli angkasawan ni boleh duduk lebih lama untuk melakukan kajian di angkasa lepas dan melakukan eksperimen angkasa lepas. Kemudian selepas itu, Amerika Syarikat telah melancarkan stesen angkasa Skylab pada tahun 1973. Skylab ini lengkap dengan fasiliti kemudahan-kemudahan untuk memberi keselesaan kepada angkasa lepas yang melakukan kajian di angkasa lepas, di mana mereka akan mempunyai kelengkapan seperti kemudahan tandas, penginapan tempat tidur, stok makanan yang sesuai untuk digunakan di angkasa lepas. Inilah keadaannya. Bayangkan pada tahun 1973, Amerika Syarikat telah berada jauh dalam teknologi penerokaan angkasa lepas. Walaupun masa itu kamera ataupun video rakaman
mempunyai kualiti yang agak rendah, namun mereka berjaya berada di sana untuk melakukan eksperimen suhu, keadaan humidity, kelembapan dan sebagainya. Ini adalah angkasawan-angkasawan mereka yang berada di sana mengkaji fisiologi badan manusia apabila tanpa graviti. Kemudian selepas itu, stesen angkasa Mir dilancarkan oleh Rusia 1986. Ya, selepas angkasa Skylab tu, Rusia lawan pula, ya, hantar lagi satu space station yang nama Mir pada tahun 1986. Space station ini lebih maju, dan sudah tentulah sebab lebih maju daripada angkasawan Skylab tu, mempunyai solar panel yang mana boleh menjana tenaga elektrik dan juga boleh lebih lama, bertahan lebih lama. Penerokan ini seterusnya memberi banyak impak maklumat, keputusan-keputusan eksperimen yang bermakna untuk dilakukan kajian yang seterusnya. Kemudian Amerika Syarikat melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble pada tahun 1990. Teleskop ini dilancarkan di angkasa lepas untuk melihat lebih jauh daripada teleskop yang berada di permukaan bumi. Maknanya lebih jauh lah, dia lebih keluar pada sistem Milky Way, iaitu bumi yang sakti. Kemudian pada tahun 1998, Amerika Syarikat telah menaik taraf, ya, Space Station Skylab kepada Space Station ISS. Tapi Space Station ISS ini berbezanya di mana kerjasama antara dua negara, di mana antara kerjasama Rusia dan juga Amerika Syarikat pada tahun 1998. Ya, okay. Yang anda lihat dekat sini yang macam spaceship ni, kapal angkasa lepas ni, yang tu bukan dia punya solar panel, tetapi sebenarnya sayap saja, ya. Kita lihat begitu canggih dan berteknologi tinggi space station ini, boleh menampung lebih ramai angkasawan yang untuk melakukan kajian di angkasa lepas. Bagaimana pula konsep satelit Malaysia, ya? Malaysia telah mengambil inisiatif yang sama untuk seiring dengan perkembangan kemajuan penerokan angkasa lepas ini, di mana telah melancarkan dua satelit, MISAT 1 dan MISAT 2 pada tahun 1996, yang telah dicipta atau direka oleh anak tempatan untuk menyediakan perkhidmatan asas seperti telefon, televisyen, TV, penyebaran internet, data dan rangkaian network perniagaan. Kemudian pada tahun 2000, Malaysia telah menghantar satelit Tiongsat 2000, ya, untuk mencerap permukaan bumi, uji kaji spesifik cosmic ray energy ataupun sinaran tenaga kosmik. Eksperimen ini dikaji untuk mengkaji radiasi. Dan Razak-Sat yang terkini, Razak-Sat seperti nama Tunku Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009. Itu yang terkini, yang tercanggih satelit. Okey, jenis satelit dan fungsinya, ya, kita pelajari sedikit jenis-jenis satelit. Satelit ni berfungsi, satelit komunikasi berfungsi untuk memperoleh komunikasi radio, telefon serta merta, menerima siaran TV secara langsung dan bertukar maklumat melalui internet, seperti Astro, TV3, TV1, ya. Kemudian fungsi satelit yang kedua ialah untuk mengkaji cuaca. Kita nak kaji cuaca, ramalan berdasarkan kumpulan-kumpulan awan dan ramalan cuaca seperti monsun darat atau timur laut. Kemudian satelit navigasi, iaitu GPS, untuk kita kenderaan untuk mengetahui lokasi jalan raya, navigasi kapal laut yang berada di tengah-tengah lautan dan kapal terbang yang berada di udara. Dan akhir sekali, fungsi jenis satelit adalah satelit tentera. Yang ini untuk mengawas ataupun mengawas perairan Malaysia, bukan sahaja Malaysia tetapi fungsi satelit secara umumnya untuk mengawal pergerakan udara oleh jet berjuang jika ada berlakunya pencerobohan daripada orang asing. Kemudian satelit sekitar, ini adalah untuk melihat banyak mana hutan yang telah diroka, ditebang, aktiviti perindustrian. Jadi ini dapat dikesan dari awal, pembalakan haram. Jadi 5 fungsi utama satelit. Kemudian yang terakhir ialah untuk penderaan jauh, ataupun remote sensing. Ini paling famous lah, remote sensing, penderaan jauh. Okey, jadi itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Bye-bye.